cubaan untuk menggugat kestabilan. Nah, ini Bahlul punya anak Musa ni. Siapa yang menggugat kestabilan kerjasama ni? Nak beritahu apa Muhyiddin tak cakap, apa Mahathir tak cakap terhadap Najib. Perompak, penyamun, macam-macam dia cakap, menyebabkan sampai kita hilang kuasa. Tapi bersihnya hati Najib ni, dia boleh maafkan Muhyiddin, dan dia boleh bagi SD untuk Muhyiddin diangkat menjadi Perdana Menteri. Dan masa Muhyiddin mula-mula diangkat menjadi Perdana Menteri, Datuk Seri Najib memberikan sokongan padu, memberikan idea-idea yang tuntas, sehingga abah lembu kau ni, abah kau ni, yang tak tahu apa-apa pasal ekonomi, dilihat sebagai seorang yang hebat dari segi menjaga nasib rakyat, sehingga orang panggil dia abah kau. Ini idea Najib. Tapi macam mana dia balas? Dia balas dengan memenjarakan Datuk Seri Najib 12 tahun penjara, 210 juta denda. Macam mana dia balas? Dia nak penjarakan Datuk Zahid, dia nak penjarakan Tengku Nan, dah penjara pun, dah kena. Dia nak penjarakan Ahmad Maslan, dia nak penjarakan Tan Sri Syarif Samad, dia nak penjarakan Boh Mokhtar, yang akhirnya bersetuju untuk menerima Hazizi yang menang kurang daripada UMNO sebagai Ketua Menteri Sabah. Tetap nak dia penjarakan. Aziz Rahim nak dipenjarakan. Jadi di mana permulaan hubungan ini menjadi retak? Kerana Muhyiddin, kerana Hamzah Zainuddin, kerana Azmin Ali, kerana geng-geng C5 ni, celaka 5 ni. C tu celaka lah. Dia orang panggil C5. Betul tak? Faham tak? Jadi ini realiti. So, yang duit UMNO ni 2 kali dah Mahkamah dah putuskan supaya dipulangkan. Siapa yang mengarahkan supaya Idrus Harun, Peguam Negara, merayu supaya Mahkamah tidak membenarkan duit tu dipulangkan kepada ni? Siapa? Muhyiddin. Rayuan tu pun kalah. Sebab bila Mahkamah minta bukti apa sebab tak boleh serah duit UMNO balik, sebab tidak ada kaitan duit yang dimasuk, duit yang dikatakan daripada 1MDB masuk sebelum 2013. Selepas 2013 pilihan raya, duit akaun UMNO tu dah clear, dah tak ada. Jadi macam mana duit yang dibawa masuk, lepas tu ada 400-500 juta, lepas tu yang masuk dalam akaun tu dikata duit OMDB, tak ada kaitan dengan OMDB. Tapi dia orang tak nak keluarkan, tak nak lepaskan duit UMNO, supaya UMNO bergantung harap kepada Bersatu. Kemudian kita tengok apa berlaku di Sabah. Di Sabah, walaupun kita cakap UMNO patut bertanding sendirian, BN kena bertanding semua 73 kursi, Boh Mokhtar pun dah sebut dah. Tapi akhirnya apa yang berlaku? Akhirnya kita tengok mereka akhirnya bersetuju, UMNO BN bertanding 42 kursi, bagi kat baki tu, bagi kat Bersatu. Tiba-tiba Bersatu khianat kita. Parti PBS tiba-tiba selepas pilihan raya masuk menjadi Pakatan Perikatan Nasional. Tak cukup dengan itu, dia taja pula tajuk calon-calon bebas bertanding lawan dengan calon-calon daripada Barisan Nasional. Sehingga keputusan kita cukup teruk di Sabah. Tikam belakang. Jadi nak salahkan UMNO juga? Daripada mula bismillah, daripada mula mukadimah, dahlah engkau hanya menang 13 kursi, 13 kursi ni hanya 6 je yang dengan dia, 16 curi daripada kita, 9 curi daripada PKR,
Dia tak layak jadi Perdana Menteri pun kita bagi dia jadi Perdana Menteri. Kursi timbalan pun dia tak boleh bagi kepada kita. Tak kurang ajar ke? Ha? Dah tu menteri. Dah lah bagi menteri kat kita. Kita dah bagi dia Perdana Menteri. Menteri dia pula, semua menteri-menteri penting kanan dia bagi kat menteri dia. Kita pertama sekali menteri kita yang Dato' Sri Zahid bagi senarai, bukan semua dia pilih. Betul lah? Yang dia pilih Anwar Musa, Samsul Anwar Nasrallah. Tapi yang lain-lain bukan daripada list UMNO. Khairi Jamaluddin bukan list UMNO, Isyamuddin Tunusin bukan list UMNO, kan? Yang lain-lain semua bukan list UMNO. Jadi kau rasa UMNO tak sikit hati? Lepas tu kualiti kementerian yang dia bagi, kementerian cahaya. Contohnya lah macam KJ lah, orang pandang hebat KJ ni. Tapi kerja KJ ni dulu YB Yobiyin, seorang menteri muda daripada DAP, dia jaga Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar. Tapi kementerian yang kecil ni dibagi 3. Satu dibagi kepada Tuan Brian Tuan Man, Menteri Alam Sekitar. Satu dibagi kepada Samsul Anwar Nasrallah, Menteri Tenaga. Satu dibagi kepada KJ. Bila masuk ofis, 3 orang ni masuk di kementerian yang sama. KSU ada 1. Last kali kena buka, lagi 2 KSU kena diwujudkan. Tak ke kartun ni, kan? Macam tu kau rasa tak mengguris hati orang UMNO? Kemudian tengok apa berlaku di bawah. Mereka bayar untuk buka cawangan ni, pancing orang UMNO buka cawangan bersatu. Ketua-ketua kampung banyak diberikan pada pemimpin-pemimpin bersatu. Macam-macam lah, tak payah cerita lah benda-benda kecil ni, kan? Persoalan dia, setelah kita mulakan dengan mukadimah yang baik, memberikan sokongan pada Muhyiddin, nama dia naik harum. Kenapa perlu khianati UMNO, kan? Sehingga akhirnya UMNO menjadi tidak selesa, merasa diri dibuli, merasa diri ditikam. Anwar Musa memang tak ada rasa apa-apa. Sebab apa dia tak rasa apa-apa? Sebab dia ialah jurucakap Muhyiddin Yassin. Apa dia minta dapat. Betul tak? Dia tak rasa dia dianaktirikan. Tetapi yang merasa dianaktirikan ialah kepimpinan UMNO. UMNO itu sendiri. Itu sebab daripada awal aku konsisten tak bersetuju kita beri kerjasama dengan orang ni. Kita tak sepatutnya bergabung. Biarlah bertahan sikit menjadi pemanggang. Okey. Okey tu. Salah satu lagi dia punya dakwaan tu bahawa kepimpinan UMNO selalu flip flop, khususnya pengurusi BN itu sendiri dalam perkara-perkara dasar berhubung MN, sehingga berlaku kesamaran dan kekaburan dalam hal tuju MN. Kata dia memang tak sama, tak ada flip flop pun, kan? Memang daripada mula pun tanda tangan piagam dengan Muafakat Nasional. PAS kata bahawa kerjasama ini ialah tahun kerjasama dalam soal-soal kepentingan ummah, kepentingan Islam, kepentingan bangsa Melayu. Itu je. Dan baru nak pergi ke arah second level, iaitu tahaluf siasi. Tapi belum sempat kita bertahaluf siasi mengadakan kerjasama politik dengan PAS. PAS sudah pun menyertai Parti Perikatan Nasional yang pengurusinya ialah Muhyiddin Yassin. Dan mereka membuat benda ni secara senyap-senyap, dalam keadaan Anwar Musa tahu benda ni. Sebab apa? Supaya dia boleh paksa UMNO menyertai Perikatan Nasional. Dan bila UMNO menyertai Perikatan Nasional, kalaupun UMNO bertanding kursi lebih banyak, kalaupun UMNO menang pilihan raya akan datang, kita menang kursi jauh lebih banyak daripada PPBM sekalipun, tetapi pengurusi Perikatan Nasional yang memegang lambang Perikatan Nasional akan diangkat menjadi Perdana Menteri. Ini hanya kerja nak membodohkan orang UMNO, nak mengangkat Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri. Dah bagi peluang ni cukup lah.
Pilihan raya nanti pergilah masing-masing. Kau rasa kau hebat, kau bertanding semua kursi. Lawan dengan BN. Betul tak? Ambil Anwar Musa ni. Kau dah suruh Anwar Musa buat kerja sampai dia dah tak jadi kursi BN. Takkan tak boleh bagi kriteria itu bagi Anwar Musa? Bagilah. Bagi peluang kepada orang lain. Kan? Bagi pada Alwi Cik Mat ke, bertanding menentang Anwar Musa di kriteria. Kita tengok lambang mana yang laku. Senang. Dia tengok lambang mana yang laku. Dia yakin sangat bahawa kalau UMNO bekerjasama dengan PAS, bekerjasama dengan PPBM, baru UMNO boleh menang. Okey, tak apa. Kita cuba tengok pilihan raya akan datang. Biarkan PAS bersama dengan Bersatu, kan? UMNO lawan bersendirian bersama dengan BN. Tengok boleh menang tak?